Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okey, jadi kita masih lagi ayat 46 42 46 surah Az-Zariyat, berbicara tentang kaum Nuh. Sedikit sebanyak tentang maklumat daripada Quran dan juga kisah-kisah yang ada dalam tafsir lah. Jadi pada minggu yang lepas kita bicara tentang kaum Nuh sebelumnya. Jadi pertama, siapakah Nuh ini? Jadi Nabi Nuh adalah anak cucu kepada Nabi Adam dalam jangka masa 10 generasi 10 generasi, jadi 10,000 tahun lah. Satu generasi kalau ikut umur Nabi Nuh 1000 tahun, maknanya 10,000 tahun lah. Dan Nabi Nuh memiliki 3 orang anak yang beriman lah. Nuh ada 3 orang anak yang beriman. Ini nama yang ada dalam kajian tafsir lah. Jadi Nabi Nuh, kemudian anak dia yang beriman iaitu Sam. Yang kedua Ham. Yang ketiga Yafis. Ni yang beriman. Dan sebenarnya ada lagi satu yang tak beriman, yang tak mau ikut naik dalam kapal. Iaitu nama dia, ada perdebatan, ada kata Yam. Ada yang kata Kanaan. Kanaan. Tapi ada yang mendapat Kanaan ni anak dia lah, anak kepada Ham. Allah Ta'ala alam. Jadi kita ambil makna nama yang keempat lah. Yang ni yang nanti Nabi Nuh seru naik kapal, lalu dia tak mau ikut kan. Itu 4 orang lah anak Nabi Nuh, yang mana Sam, Ham, yang Yafis ni menjadi keturunan yang ada hari ni 3 orang ni. Keturunan Nabi dan juga manusia yang ada hari ini adalah daripada keturunan Nabi Nuh ini, anak-anak dia yang 3 orang yang beriman yang ada atas kapal. Dan ni adalah 3 termasuk Nuh dan yang beriman. Ini yang beriman lah. Termasuk 76 yang lain. 76 yang kapal pengikut yang naik kapal. Jadi semua sekali ada 80 lah yang beriman. Orang tahu yang 80 termasuk Nabi Nuh ke, ataupun 80 yang beriman dan yang lain ni 84 orang lah kalau kita ikutkan. Jadi itu kita bincangkan pada yang lepas. Dan ada 5 perkara tentang keistimewaan Nabi Nuh yang saya telah sebutkan juga pada minggu lepas. Pertama, Nabi Nuh ni disebut Abu Al-Bashar As-Sani. Nabi Nuh apa dia? Abu Bashar As-Sani. Bapa manusia yang kedua. Kerana apa? Sememangnya manusia semua adalah anak cucu Nabi Adam. Tapi tidak dapat tidak, dia mestinya semua yang anak cucu ni melalui pintu siapa? Nabi Nuh. Sebab tak akan adanya zuriat Nabi Adam tanpa melalui Nabi Nuh, anak-anak cucu Nabi Nuh. Inilah keturunan yang tinggal saat maknanya manusia semua telah tenggelam. Dan yang kedua, umur beliau, istimewa umur beliau apa? 900 umur.
Umruhu 950 tahun umur dia. Di dalam surah 29 ayat 41 tu. Suara dengar okey. Surah 29 ayat 41. Ni kita review sikit balik daripada awal. Ya, beberapa poin yang kita dah bincangkan. Bukan 41, 14 balik tu. Dalam ayat ni Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, dan kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, lalu dia tinggal bersama mereka, pada mereka alfasanah 1000 tahun, illa khamsin aman, melainkan 50 tahun. Yang dimasukkan adalah berdakwah selama 950 tahun. Baik. Jadi yang beriman dalam jangka masa dakwah selama 950 tahun ni adalah 80 orang. Jadi kalau kita kira setahun 12 tahun seorang yang masuk beriman. Jadi Nabi Nuh ni kalau dia buka kelas selama 12 tahun, satu je yang ikut. Bayang begitu sekali cabaran. Yang ketiga, beliau baginda merupakan rasul yang pertama. Ini dalam hadis Sahih Bukhari tu. Awwala min rusul. Dia ni awwala minar rusul. Dia adalah yang pertama-tama daripada kalangan rasul. Ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan, ya Nuh, ketika manusia minta syafaat kan untuk dihisap, ketika itu semua dah tak tahan dah. Lalu pergi kepada Nabi Adam. Kalau Adam pun kata dia ada kekurangan dan sebagainya, lalu dia minta kepada seterusnya. Lalu perginya manusia kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh kata apa? Mereka minta kepada, ya Nuh, anta awwala rusul ila ahlil ard. Ya Nuh, anta awwalar rusul ila ahlil ard. Wahai Nuh, engkau lah rasul yang pertama kepada penduduk bumi. Ini dalil dia, hujah bila orang tanya kenapa bukan Nabi Adam. Nabi Adam ni Nabi. Nabi rasul pertama adalah Nabi Nuh, berdasarkan dalil dalam Sahih Bukhari 4712 lah nombor dia. Sahih Bukhari nombor 4712. Itu hadis yang panjang tentang syafaatul uzma. Yang mana syafaatul uzma ni siapa yang dapat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, keistimewaan Nabi Nuh, Allah menamakan beliau ini Abdan Syakur. Abdan Syakuran. Kerana beliau saat menempuh ujian yang besar, bukan sekadar hanya sabar, pasrah. Bukan orang yang pasrah. Kita kadang-kadang pasrah saja. Tapi Nabi Nuh ni, dia abdan syakuran. Kerana dia adalah hamba yang berazam sentiasa. Bila gagal cara ni, dia tak akan putus asa, dia tak pasrah, dia buat cara lain. Sampailah dia boleh dapat laksanakan perintah Allah ni. Macam mana pun. Gagal je, dia bukannya pasrah, dah lah kita buatlah macam ni, tak. Dia bukannya melemahkan ni, tapi dia terus. Itu disebut juga ulul azmi. Semua nabi-nabi ulul azmi. Yang dia bukan sekadar sabar, tapi dia syukur dan sabar. Dia lengkap kedua-dua package, syukur dan sabar. Sedangkan dalam tak salah pun salah satu pun masih mulia lagi, tapi ni lebih lagi, iaitu abdan syakuran. Kan Allah kata ajabal li amril mu'min. Amat sungguh ajaib urusan orang beriman ni, bila dia dapat Allah bagi kelebihan, dia syukur. Itu kebaikan untuk dia. Jika Allah uji dia dengan musibah, dia sabar. Itu juga kebaikan. Tapi bagi Nabi Nuh ni apa? Dua-dua. Dalam pada yang dia perlu sabar, dia tetap syukur lagi. Masih mampu bersyukur. Baik. Dan yang kelima, disebut ulul azmi. Ini kelebihan dia yang kelima. Dia salah satu daripada ulu al azmi.
Itu Rasul yang kuat tekadnya. Hari ini kita tengok tentang Nabi Nuh, bagaimana baginda menjalankan dakwah. Jadi antara surah yang jelas metod dakwah, kita kata metod dakwah Nabi Nuh, metod dakwah Nabi Nuh banyak dalam surah surah Nuh sendiri. Antaranya surah Nuh sendiri. Jadi pertama Nabi Nuh ni metod dakwah dia tarhib. Nabi Nuh dia kita sebut tarhib. Dan targhib. Tarhib ni maksudnya beri ancaman. Targhib ni maknanya memberi motivasi. Tarhib, ejaan dia tarhib. Ini targhib. Iaitu dia beri peringatan, ancaman, bagi tahu, dan juga memberi motivasi. Dalam surah 71 ayat 2, tengok. Surah 71 daripada ayat 1 pun kita boleh baca. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Jadi sesungguhnya kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya untuk dia memberi peringatan, inzar. Boleh juga kita kata tarhib tu inzar pun boleh. Manakala targhib tu tabsyir, iaitu berita gembira untuk orang yang beriman. Tapi keutamaan Nabi Nuh ni tengok dalam ayat dia lebih kepada inzar. Sebab apa? Kaum dia memang berluasa melakukan kesyirikan. Sebab itu lebih banyak ancaman yang dikemukakan oleh Nabi Nuh ni. Jadi dia bagi dia diutuskan untuk memberi peringatan, ancaman kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Tengok. Jadi ini nama dia tarhib, ancaman. Tarhib. Dan kalau dalam ayat seterusnya, qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin. Dia kata kepada kaum dia, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah nazirum mubin, memberi peringatan yang jelas kepada kamu. Manakala tarhib, bentuk targhib ni, bentuk targhib ni kita tengok dalam ayat 10. Motivasi, galakkan ataupun galakkan. Jadi dalam ayat 10 tu Nabi Nuh perintahkan kaum dia, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Lalu aku berkata, jadi Nabi Nuh ni mengadu kepada Allah, dia beritahu tentang cara dia dakwah, macam mana dia dah buat kerja-kerja dia. Aku berkata, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun olehmu kepada Tuhan kamu yang mencipta kamu. Kenapa dia ni? Innahu kana ghaffara. Ini satu bentuk targhib, harapan. Dah buat dosa banyak, Allah ni bukannya murka, dia tak bagi tahu sifat yang menggerunkan, tetapi sifat yang dekat, iaitu Ghaffar. Allah boleh hapuskan dosa, Allah boleh tutup kamu punya kesilapan tu. Ini satu bentuk targhib. Kemudian tambah lagi dengan targhib lagi dalam bentuk dunia pula. Kamu dapat kebaikan dah kalau kamu buat benda ni. Tengok ayat yang ke-11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia akan kirimkan dari langit hujan ke atas kamu yang lebat. Kerana apa? Ketika ni berlakunya kemarau. Kemarau yang teruk pada kaum dia, tempat dia. Dan mereka sangat harapkan hujan yang turun lah. Jadi dalam keadaan ini harapan yang besar, kalau mereka ni istighfar je turun hujan. Begitu sekali. Maknanya apa? Manusia ni kadang-kadang dia rasa jauh sangat kan tentang contohnya Allah ni pengampun, tak nampak sangat lagi. Macam mana, apa bukti dia? Jadi dia berikan satu bentuk tabsyir duniawi. Tabsyir, berita gembira dak dunia lagi, kamu dapat kebaikan kalau kamu buat baik ni. Kamu taat kepada Allah dengan hujan yang turun. Kemudian jadi tak salah untuk kita juga beritahu tentang apa? Rezeki ni kalau siapa nak murah juga taat kepada Allah, Allah akan jamin rezeki. Di dunia lagi Allah bagi kebaikan. Jadi begitu. Kadang-kadang tersilap juga kan, kita kata pahala je. Tak juga, sebab sifat manusia ni dia nak ajr. Dia nak kan sesuatu yang orang kata upah dia. Jadi itu perlunya ada targhib, motivasi dunia ni. Di dunia ni. Kemudian apa dia ditambah? Kita baca ayat 12. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia memperbanyakkan kamu, memanjangkan, maknanya memperbanyakkan kamu harta benda, dan juga mengembangkan kamu harta benda dan anak-anak generasi, dan menjadikan kamu ini kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di tempat-tempat tersebut, tempat mereka duduk ni. Jadi ini dua bentuk lah, tapi yang lebih utama apa? Pertama, inzar tadi, tarhib, iaitu memberi ancaman. Sebab ini yang lebih mustahak. Kaum dia ni lebih banyak cenderung kepada kesyirikan. Manakala ni bagi orang-orang yang mahu tunduk, kita bagi dia targhib ni, motivasi. Baik. Yang kedua, jangka masa Nabi Nuh. Bila waktu dia dakwah? Cuba. Jadi dakwah dia apa? Masa dia siang dan malam. Ini dalam surah yang sama. Kita tengok ayat yang ke-4 dah saya. Inni da'autu qaumi, ayat 5. Ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Wahai Tuhanku, Nabi Nuh berkata, sesungguhnya aku juga telah berdakwah menyeru kaumku malam dan siang. Dan ni apa? Full time.
Dia full time, bukan part time. Kerja Nabi Nuh dalam berdakwah ni adalah kerja full time. Siang malam dia fikirkan. Jadi malam waktu dia merangka strategi dia, dan siang dia keluar berdakwah kepada kaum dia. Kemudian dakwahnya juga yang ketiga, dakwah secara terang-terangan dan rahsia. Kita tengok dalam surah yang sama, ayat 8. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian sesungguhnya aku berdakwah kepada mereka secara terang. Kemudian ayat 9. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku a'lan ni dia secara global. Macam kita lah. Tak sama dengan jihara ni terang-terangan. Manakala a'lan ni dia global, macam kita buat iklan tak langsung lah kan. Kemudian wa asrartu lahum israra, dan aku juga berdakwah kepada mereka secara rahsia. Jadi di sini Nabi Nuh ni apa maksudnya? Dia mengenal mad'u dia. Dia kenal mad'u dia masing-masing. Dia tak semua pattern yang sama dalam dakwah. Dia tak boleh. Satu ada dakwah satu seorang dengan seorang, itu lebih personal pun perlu. Jadi dia perlu pelbagaikan cara yang macam-macam lah. Dan perlunya adanya iklan pula macam ni. Dan perlunya keluar dengan berani jihara secara terang-terangan. Jadi ini yang ke tiga lah metode dakwah dia. Dan apakah fokus dakwah Nabi Nuh ni? Jadi Nabi Nuh ni dakwah dia, kita tengok ayat 3 tu. Fokus dia kepada tauhid dan sunnah. Kita baca ayat 3. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaklah kamu abdikan diri kepada Allah, iaitu mentauhidkan dalam ibadah kamu kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah, dan taatilah aku. Jadi sebab itu kalau ada juga tafsir yang menyebutkan Nabi Nuh ni dakwah dia macam mana? Ada tak dia cerita pasal hukum hakam? Tak ada. Tak lepas lagi nak cerita bab tu. Kaum dia tak selesai bab tauhid lagi. Faham Tak selesai lagi bab tauhid, dan sunnah tak selesai lagi. Banyak melakukan perkara yang berlawanan dengan apa yang dahulunya nenek moyang mereka buat, yang soleh buatlah. Berlawanan. Jadi sebab tu ada pendapat Nabi Nuh ni dakwah dia tak cerita pasal macam kita ada fiqh hukum-hukum ke, ni tak sempat. Dia tak ada. Sepanjang 950 tahun dakwah dia ajak apa? Sembah Allah, ikut aku. Tu je. Ikut sunnah Nabi, buang bidah. Itu kerja dia. Yang itu tak lepas lagi. Sebab itu bila kita boleh belajar di sini, maknanya apa? Nabi Nuh 950 tahun itu je. Tak selesai lagi. Selagi tak selesai dia buat. Kita tak apa-apa lagi dah nak cerita benda yang kadang-kadang tu macam-macam. Sebab tu akhirnya orang yang asal pun tak tahu. Kan? Bab tauhid pun tak selesai sangat. Bab ikut sunnah Nabi pun tak apa tahu. Tapi kita banyak cerita benda yang kadang-kadang jauh. Yang tak berapa
patut menjadi keutamaan. Kenapa? Ada benda yang lebih penting yang kita tak aula, yang kita tak lakukan. Jadi itu, tengok Nabi Nuh cukup sabar dia. 950 tahun itu saja yang dia serukan. Baik. Kemudian antara lagi perkara besar yang diajak dalam dakwah ni adalah apa? Kita selalu suruh orang taubat, beristighfar. Yang kelima, mengajak istighfar lah. Bagaimana ayat 10 tadilah. Ayat 10 tadi, faqultu istaghfiru rabbakum. Ini perbanyakkan. Sentiasa kita sebut untuk memohon keampunan kepada Allah. Kepada siapa sajalah. Hatta orang yang beriman ataupun kepada semua. Ini juga antara perkara yang menjadi fokus dalam dakwah yang sepatutnya wujudlah di mana-mana pun. Kemudian yang terakhir, ceritakan tentang kekuasaan Allah. Yang keenam, mengajak manusia berfikir tentang kekuasaan Allah. Dalam surah yang sama, ayat 13. Ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apa masalah kamu? Kenapa kamu tidak mau rujuk kembali kepada Allah? Waqara apa ni? Dalam keadaan yakin. Yang mana kemudian dijelaskan ayat 14, wa qad khalaqakum atwara. Sedangkan dia benar-benar telah ciptakan kamu dengan atwara ni, bertingkat-tingkat, tingkatan-tingkatan kejadian kamu, daripada kamu bayi, kemudian menyusu, kemudian membesar sedikit, akal dan juga fizikal tu Allah cipta berperingkat-peringkat ni. Atwara ni termasuk dia. Sedangkan dia cipta kamu ni berperingkat-peringkat, daripada kamu dulu tahu tapi kemudian tak tahu sesuatu, kemudian kamu baru tahu. Bagaimana dalam surah 16 ayat 78 kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tidak tahu sesuatu pun. Kemudian dia waja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan kamu pendengaran, wal absar, penglihatan dan
afidah, akal. La'allakum tashkurun, supaya kamu dapat bersyukur dengan apa? Menggunakan nikmat pendengaran, penglihatan dan akal ini kepada perkara yang Allah perintahkan. Ini bentuk juga dakwah Nabi Nuh ni memperingatkan asal kejadian manusia ni, dan sehingga manusia tunduk kepada kekuasaan Allah, disedar yang siapakah mereka dia ni. Baik, kemudian dalam balik pada surah 71 tadi, ayat 15 pula. Jadi pertama tengok apa? Diri dia. Siapakah asal usul kita? Mengingatkan tentang apa asal kita ni, tujuan kita diciptakan, siapakah kita. Banyaklah ayat-ayat, metod ini tak ada dalam Quran. Banyak ayat-ayat yang berkaitan. Contohnya surah Al-Insan kan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ketika itu Allah mengingatkan siapa kamu ni, asal usul kita yang lemah ni. Jadi ini untuk apa? Dengan tujuan supaya kita mengakui keesaan Allah, kebesaran Allah. Tidak cukup dengan itu juga. Dakwah dia ayat 15 tu. Kita tengok, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Di sini juga seterusnya, langkah seterusnya Nabi Nuh ni. Pertama tunjuk pada kita, lihat wa fi anfusikum afala tubsirun kan, pada diri kamu ni. Kemudian pada langit yang atas kamu. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah ciptakan langit yang bertingkat-tingkat, 7 lapis yang bertingkat-tingkat. Di sini perkataan kaifa ni menjadi poin penting lah bila kita nak tadabbur. Allah tak gunakan alam tarau. Allah kaifa ni maknanya suruh fikir. Macam mana Allah cipta langit? Kita kalau nak cipta bumbung macam mana kan? Bumbung bangunan tinggi tu kena konkrit, kena ada tangga, kena ada tahan dulu kan sebelum buat bumbung tu. Kena ada dia punya apa orang kata, tiang-tiang dia. Lepas tu baru boleh buang. Lepas tu bila konkrit dah keras contohnya. Macam mana Allah boleh buat langit tanpa atap demikian rupa? Allah suruh kita fikir. Jadi ini satu kehebatan nak menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Kemudian ayat 16, wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja. Dan bagaimana pula Allah jadikan. Jadi wa ja'ala ni kita ambil daripada kaifa jugalah. Wa ja'alal qamara, bagaimana Allah jadikan pula bulan, pada bulan tersebut nur, cahaya yang dipantulkan daripada cahaya matahari kan. Kemudian wa ja'ala syamsa siraja, dan matahari itu siraja, ayat apa? Terang-terang. Memancar. Maksudnya apa? Ada kuasa yang sentiasa terbakar tu, menyebabkan panas dan terpancarlah cahaya tu, sinaran. Sinar ni dia kena ada power kan. Dia tak macam nur, tak perlu ada power ni. Bagaimana power tu tak pernah mati-mati pun. Kita kalau berapa lama lampu ni boleh pasang kalau biar air pasang nanti kena tukar dah. Jadi matahari tu dah berapa? Kalau ikutkan berapa? Bumi ni 4.6 bilion kan tahun kan. Kalau matahari berapa? Tak tahu lah. Kajian ni bumi 4.6 bilion tahun. Jadi begitu lama jauhnya. Macam mana Allah cipta matahari tu yang bahkan apa? Cahaya dia tu memang tak ada siapa lah yang menerangi seluruh ufuk alam kan. Itu cara juga dakwah Nabi Nuh ni, disuruh kaum dia lihat kebesaran Allah. Kemudian disuruh pandang bawah pula. Samalah macam apa ayat-ayat yang kita dah buat sebelum ni. Begitulah Nabi Nuh lagi dah lakukan dakwah yang macam ni lah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
Dan Allah menumbuhkan kamu dari bumi ini, dari tanah ini, nabata, dengan pertumbuhan yang baik. Jadi dalam ayat ni dia bukan tumbuh-tumbuhan ni sebenarnya. Cerita pasal kita manusia yang keluar daripada tanah ni. Summa yu'idukum fiha, bagaimana kejadian itu nanti Allah akan kembalikan kamu daripada tanah ini. Wa yukhrijukum ikhraja, dan akan keluarkan kita pada hari kebangkitan. Kemudian baru cerita pasal bumi yang terhampar. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Litasluku minha subulan fijaja. Allah menjadikan untuk kamu bumi ini bisata, iaitu luas, terbentang. Daripada perkataan basit, maksudnya apa? Luas. Datar, terbentang, terhampar pun boleh. Lepas tu terjemahan dia kata hamparan. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu dapat menerobos. Litasluku ni kita kata menerobos lah. Satu kalau salakan ni maknanya air yang masuk menerobos ke dalam tanah kan, merata. Jadi kamu boleh berjalan dalam bumi tu, bahkan boleh tebuk pula gua tu, boleh jalan kan, terowong ada kan. Itu maksud dia, kita boleh lakukan benda tu pada muka bumi. Kau bayangkan Allah nak buat bumi ni, semuanya tanah dia macam tanah seluk je. Tak boleh lah nak buat. Tapi Allah buat, ada tempat yang keras, ada tempat yang lembut, ada yang pelbagai tu. Subulan fijaja, supaya kamu dapat jalan di tempat yang luas di bumi tersebut. Dan ini 6 lah perkara yang ada sebenarnya dalam surah Nuh ni lah. Cara dakwah Nabi Nuh. 6. Dalam surah lain pun ada, tapi dia point yang sama lah. Yang ni juga. Macam antaranya dalam surah Hud. Tapi surah Hud ni dia cerita tentang detail tentang keadaan semasa dakwah lah, lebih detail lagi. Jadi macam mana sikap kaum Nuh pula kepada dakwah Nabi Nuh ni. Setelah dia buat semua cara ni, semua cara dia dah buat dah, dan dia buat selama 950 tahun. Lama masanya. Dan yang beriman hanyalah 80 orang. Jadi antaranya sikap kaum Nabi Nuh ni, dia semakin dia lari. Setiap kali Nabi Nuh datang, mereka larikan diri dah. Dan sebagaimana dalam surah Nuh juga ayat 6 tu. Ayat 6 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam yazidhum du'ai illa firara. Jadi dakwah siang malam yang dilakukan oleh Nabi Nuh ni tidak menambah sedikit pun kepada kaum dia, melainkan bertambah lari. Mereka bertambah jauh daripada seruan tersebut. Jadi Allah umpamakan dalam surah lain, surah Al-Mudaththir. Mudaththir ayat belakang dia tu, ayat last ni apa? Ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Maka mengapakah mereka ini lari, berpaling daripada tazkirah, daripada peringatan. Jadi Allah gambarkan ka'annahum humurum mustanfirah.
farrat min qaswarah. Jadi seolah-olah mereka ini keldai liar yang lari mustanfir kerana terkejut. Farrat min qaswarah, lari daripada singa yang garang, singa yang mengejar. Qaswar, singa yang garang. Jadi singa yang garang ni, singa ni kalau kita tengok kan, kalau rusa tu kadang-kadang singa itu kalau melepak dia tak lari pun. Tapi bila singa tu segah tu dia lari. Macam itulah. Tu qaswarah. Singa ni dah banyak nama. Banyak nama ni sesuai dengan pelakon singa tu. Kalau dia macam ni, nama dia macam ni. Kalau macam ni, sama dengan macam unta banyak nama kan. Qaswarah ni maknanya singa yang tengah nak menyergap. Macam itulah. Jadi seolah dia kedai yang, seolah maknanya orang yang datang nak bagi tazkirah ni macam singa pula. Kan? Padahal tak ada apa-apa pun. Datang untuk minta istighfar datang. Seolah dia nampak rasa macam singa yang nak makan dia. Jadi begitu keadaan orang yang tak beriman ni. Allah tutup hati dia. Ini umpama tu. Baik. Kemudian setelah itu dakwah tidak menambahkan, melainkan mereka bertambah jauh lari. Dan keadaan mereka juga dalam ayat 7. Kat surah Nur lagi ayat 7. Saya tak tulis ayat ni. Nanti rekod ni. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini juga aduan kepada Nabi Nuh. Ni semua dia tengah cakap dengan Allah. Wa inni, dan aku juga dah kullama da'autuhum, setiap kali aku dakwah kepada mereka supaya engkau ampunkan mereka. Mereka apa? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ini sifat-sifat bukan saja umat Nabi Nuh tapi semua. Akhirnya selepas itu sifat orang kafir dan orang munafik macam tu. Orang kafir. Sebagaimana dalam surah Baqarah ada kan? Sama juga. Surah Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama atau alau masyaufi wa iza aslama alaihim qawmu kan. Dalam ayat berapa? 19-20. Jadi kata Nabi Nuh ni, setiap kali aku dakwah ni untuk Allah ampunkan mereka, mereka masukkan jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka dan tutup dengan baju. Wastaghshaw siyabahum wa asarru, dan tetap degil mereka ni. Mereka degil, asarru ni kekal dalam keadaan tu tak nak berubah, berdegil, berkeras. Wastakbaru, bahkan mereka sombong dengan kesombongan yang amat dahsyat. Wastakbaru istikbara, sombong dengan sesombong-sombongnya. Inilah antara bentuk cabaran yang dilalui oleh Nabi Nuh ketika beliau berdakwah kepada kaumnya. Yang kedua, ni yang pertama lah, apa dia? Menjauh, lari. Yang kedua, sikap kaum Nabi Nuh lagi apa? Tak cukup dengan itu, mereka tuduh Nabi Nuh sesat, gila, dan dia buat tu sebab kepentingan. Cuba tengok. Pertama, menuduh Nabi Nuh sesat. Surah 7 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Jadi kata pembesar-pembesar lah, orang-orang yang ada kuasa daripada kaum dia, sesungguhnya kami betul-betul melihat engkau ni sesat yang sangat jelas. Jadi jawab Nabi Nuh,
Nabi Nuh tak jawab balik. Iaitu jawab menuduh balik orang tu. Balas tuduhan dengan tuduhan. Tak. Dia sikap dia bukan macam tu. Dia cuma buat nafi kan, tapi dia tak sabitkan pula kembali kepada orang tu. Itu sikap Nabi Nuh. Lepas tu dia kata, qala ya qaumi laisa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Dia kata Nabi Nuh, wahai kaumku, aku ni tak dolalah. Aku bukanlah yang macam kamu cakap. Kamu tuduhkan itu sesat. Dia tak boleh, kamu lah sesat, tuduh aku. Dia tak kata balik. Dia cuma kata, dia nafikan, tapi dia tidak menjatuhkan hukum pula pada diorang tu lah. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Dan bahkan aku ini adalah rasul yang diutuskan daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Ni jawab bagaimana Nabi Nuh berdepan dengan tuduhan macam ni, dia jawab dengan cara yang baik. Jadi qalu salama, bila orang jahil menyapa, kita balas dengan ni lah antaranya cara dia, qalu salama, jawab dengan yang jawapan yang lebih baik. Jangan tiru cara orang-orang kafir. Dia nafi, kemudian dia menyatakan kebenaran. Ya, dia nafi dan nyatakan kebenaran, bukan dia nafi dan dia Tuduh. menuduh balik. Tak. Kemudian juga bagi dia dituduh gila. Ini kalau tengok dalam surah 54 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin fakazzabu 'abdana wa qalu majnunun wasdujir. Jadi kaum Nabi Nuh telah mendustakannya. Mereka mendustakan Nabi Nuh. Fakazzabu mereka telah mendustakan sebelumnya kaum, dan mereka mendustakan Nabi Nuh. Lalu menuduh dia apa? Majnunun. Iaitu seorang yang gila, dan wazdujir. Wazdujir ni kalau tengok terjemahan dia kata diberi ancaman. Dia dah pernah, maknanya dia tak reti bahasa lah. Dia bukan tak tahu ni, dia ni orang dah ni dia ni, tapi dia degil juga, tak malu. Macam tu kan, sedujir. Kita kan dah cakap dah tak payahlah cakap dengan aku contohnya, tak nak dengar dah, dia buat lagi. Dia tak reti bahasa. Macam itulah umpamanya. Dia sebab tu dia tuduh gila, dan juga dia dah pernah, kami dah beritahu dah kat dia, tak reti bahasa betul. Gila dan merenyap. Macam tu umpamanya dia tuduh. Majnunun was dujir ni. Begitu tuduhan yang berat yang dilakukan oleh kaum. Sebab maknanya apa? Dia anggap, sebab itulah kenapa dia tuduh ni. Dia anggap Nabi Nuh ni ada kepentingan lah. Dia buat antaranya, kita tengok dalam surah 23 ayat 24. Dituduh Nabi Nuh ni juga apa? Ada kepentingan sebenarnya nak buat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا
Walau sya'allahu ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Ini berkata orang-orang yang ada kuasa ni, malak ni, malaun jugalah, yang ingkar ni daripada kaumnya, ma haza illa basyarum mislukum. Dia ni tak lain manusia macam kamu. Tapi dia apa, dia nak apa sebenarnya? Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ni nak cari kelebihan ke atas kamu. Dituduh. Dia nak cari sesuatu. Nak kuasa, nak sebagainya, nak ada kelebihan. Lepas tu dia kata dia ni nabi. Kan? Jadi bahkan waktu tu dia kata walau sya Allah, kalau Allah nak, la anzala malaika, kalau Allah nak utus rasul, Allah boleh turun je malaikat. Kenapalah bagi dia ni? Ma sami'na bihaza. Belum pernah kami dengar seruan seperti ini pada yang dibawa oleh nenek moyang kami dulu. Tak pernah pun kami dengar apa yang dia bawa. Ni buat benda yang baru ni dengan tujuan apa sebenarnya? Nak tarik perhatian, nak dapat kelebihan, nak dapat keistimewaan. Itu tuduhan kaum dia tadi, dituduh gila. Kemudian apa lagi sebelum tadi? Mencari kedudukan dan sesat dia tuduh. Inilah cabaran lagi di samping mereka ni tadi tutup, dah lah tengah dakwah dia tutup tadi, telinga dia tak mau dengar dan lari. Kemudian mereka tuduh pula Nabi Nuh dengan tuduhan ini. Inilah yang berlaku lama, ratusan tahun. Jadi banyak lagi lah tentang apa yang kaum dia lakukan. Antaranya lagi berdalih dengan Nabi Nuh. Dan juga berdakwah juga. Mereka ni berdakwah. Nabi Nuh berdakwah dan mereka dakwah. Lawan dia dakwah, lawan dakwah. Cuba buka surah 71 ayat ni makar yang dia buat. Kita baca dari ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dia kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini asau ni, mendahaka kepada aku. Dan mereka ikut orang yang tidak menambahkan hartanya dan anak-anaknya melainkan kerugian, iaitu kesesatan. Dengan harta tu dia gunakan harta dia untuk kepada penyembahan berhala tadi. Anak-anak dan sebagainya semuanya berkaitan dengan benda yang menjauhkan dia daripada selamat di dunia dan akhirat. Sebab tu Nabi illa khasara. Kenapa? Jadi dalam pada Nabi Nuh dakwah bagi tahu tentang ni tauhid, kaum dia pun dakwah pertahankan apa? Ini okey, ini bukannya syirik. Macam tu. Dilawan balik. Ini juga berlakulah kat kita hari ni. Kita bukan saja berdepan dengan kaum yang memang dah lama buat syirik, bahkan orang yang jahil tentang syirik juga kita berdepan. Dalam kaum muslimin pun ada juga yang masih lagi dicengkam oleh khurafat dan tahyul kan, yang tak mau keluar daripada zon tu, yang dia pula bertahankan benda tu. Jadi ini juga orang Melayu pun bomoh kan, suruh kat ni kan pergi apa sajin lah apa dekat tu, masih lagi bukan orang lain, orang yang mengaku Islam. Yang itu pun kita nak kena berdepan bahkan dengan yang memang syirik, buat syirik pun nak kena berdepan. Hari ni mereka nak justify, contohnya Kristian dan sebagainya, tentang bila kita kata penyembahan syaitan syirik ni, marah pula. Kan? Seolah macam okey je. Jadi nak justify pula.
kesyirikan yang mereka buat. Inilah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh juga. Nabi Nuh dakwah tentang tauhid, mereka pula dakwah kepada kesyirikan. Akhirnya apa? Yang ramainya apa? Yang ikut dakwah tu. Sebab tu dia kata ni, mereka dah hakakan aku ajak sembah kau. Mereka pergi ikut geng yang ajak kepada ni. Sebab apa? Yang ajak ni lebih ramai daripada yang dakwah. Nabi Nuh seorang je. Pengikut dia lemah. Tapi yang mendakwah untuk buat kemungkaran ni lebih ramai. Maka lebih mudah untuk mereka. Sebab tu Nabi Nuh kata, mereka ikut orang ni yang tak menambahkan harta dan anak mereka semua rugi. Semua rugi dia buat. Mereka berhabis-habis kepada perkara yang sia-sia. Jadi sebab tu Nabi kata ayat ke-22, wa makaru makran kubbara. Ini makar mereka. Mereka membuat makar yang amat besar, tipu daya yang amat besar untuk memperdaya orang lain. Kalau Nabi Nuh dakwah, dia orang tak nak ikut saja cukup. Dia orang tak ajak orang lain. Tapi dia pula jalankan pula. Dia orang punya dakwah dia. Ini masalah. Kemudian waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi mereka kata la tadharunna alihatakum. Nabi Nuh kata la ta'budu illallah, la ilaha illallah. Dia kata la tadharunna alihatakum. Dilawan. Jadi ni sebab itu kita kena fokus ni. Tengok dakwah Nabi Nuh, fokus pada ni. Masalah ni takkan pernah selesai. Sebenarnya peperangan dalam kehidupan manusia kat dunia ni yang paling besar adalah peperangan antara syirik dan tauhid. Itulah perang sebenar. Peperangan adalah dalam perkara apa? Syirik dan tauhid sebenarnya yang paling besar sekali. Jadi mereka berkata janganlah tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu ni. Dan dia nyatakan dengan cara khusus 5 nama tersebutlah. Yang paling utama. Jadi ini dakwah yang dibuat oleh kaum dia untuk melawan dakwah Nabi Nuh. Dan bahkan yang terakhirlah, apa lagi sikap kaum Nabi Nuh ni, mereka ancam untuk bunuh Nabi Nuh dan pengikut dia, untuk rejam Nabi Nuh dan pengikut dia. Kita tengok dalam surah 26 ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal mujrimin marjumin. Latakun minal marjumin. Jadi berkata mereka kaum Nabi Nuh, kalau engkau tidak berhenti wahai Nuh, pastilah engkau ini benar-benar termasuk daripada orang-orang yang akan marjumin, dibunuh. Rejam ni maknanya nak bunuh lah. Bahkan Nabi Nuh ni dan juga kaum dia, mereka nak ancam untuk bunuh selagi mana kalau bagi dia tak berhenti untuk berdakwah tadi. Ni yang sikap yang seterusnya. Apa dia? Mengancam untuk membunuh Nabi Nuh dan pengikut dia. Kemudian yang terakhir apa dia? Mencabar untuk azab diturunkan. Ini last. Inilah sebab itulah nanti Nabi Nuh akhirnya berdoa kan untuk binasa kaum dia. Apa relevannya? Katakan Nabi ni mesti sabar, tak doakan kemusahan. Jadi ulama ada beberapa poin lah. Apa sebab memang layak untuk Nabi Nuh doa tu? Sehingga begitulah melayakkan dia. Kredit apa? Memang layak untuk mereka diazab. Nanti kita tengok ada 6 sebab
Okey, ya, jadi yang terakhir sikap kaum Nabi Nuh ni apa dia? Akhirnya dia cabar untuk azab diturunkan. Ini dalam surah 11 ayat 32. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Jadi qalu, mereka berkata kepada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana. Engkau telah berdebat dengan kami. Dia terbalik dah pula. Padahal ada orang yang berdebat Nabi Nuh. Nabi Nuh cuma beritahu, tiba-tiba dia orang tak puas hati, dia orang bangkanglah. Jadi dia terbalik. Engkau dah berdebat dengan kami, fa aksarta jidalana, dan terus berterus-terusan menentang kami, fa'tina bima ta'iduna. Maka datangkanlah janji engkau yang kau janjikan kepada kami, in kunta minas shadiqin. Jika engkau daripada orang-orang yang benar. Ini yang terakhir lah. Jadi tadi sikap-sikap dia yang pertama apa? Dia bila Nabi Nuh dakwah dia lari. Bahkan dia tutup baju dengan baju dia kan, tutup telinga dia dan sebagainya. Bahkan menuduh pula Nabi Nuh sesat, gila dan ada kepentingan. Bahkan juga memberikan apa tadi? Mengancam nak bunuh. Dan akhirnya apa? Mencabar pula untuk dibuktikan apa yang disebut, dijanjikan azab tadi. Jadi oleh kerana itulah akhirnya Nabi Nuh mendoakan kaum dia binasa. Antaranya ada 6 sebab Nabi Nuh ni berdoa binasa kaum dia. 6 sebab yang melayakkan untuk dia berdoa kepada kaum dia. Yang pertama kerana Allah sendiri dah khabarkan inilah dah tak ada lagi dah lepas ni. Jadi setelah 950 tahun tu kan dakwah tu, akhirnya Allah kata apa? Allah dah kunci dah. Hati orang lepas tu takkan beriman lagi dah. 80 ni je beriman. Jadi Nabi dia dah tahu dah. Ini saja yang orang akan beriman dengan dia. Ketika tu. Ini dalam surah 11 ayat 36. Ya, Allah dah wahyukan kepada Nabi Nuh. Allah dah stop kan. Allah takkan buka lagi dah pintu hidayah kepada kaum yang lain dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Jadi wa uhiya ila Nuh, dan Allah telah wahyukan kepada Nabi Nuh, diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawasanya la yu'mina min qaumika, tidak akan ada siapa lagi yang beriman daripada kaum kau illa man qad amana, kecuali orang yang dah beriman ni saja. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka janganlah lepas ni kau sedih dengan apa yang mereka buat. Biarkan, memang aku yang telah kunci mereka dah. Jadi ni akhirnya. Jadi ni cukup dah dalil ni apa dia? Memang patutlah Nabi Nuh doa binasa lah. Sebab dia bimbang, dia khawatir orang yang beriman nanti apa? Akhirnya juga lemah iman. Di antara juga. Yang kedua, itu yang pertama kerana Allah sendiri dah khabarkan yang orang ni tak akan ada yang beriman lagi dah. Allah dah kunci semua. Yang kedua, kerana apa? Mereka nak bunuh Nabi Nuh dan pengikut dia. Ini yang kedua lah. Tadi surah 2 ayat 26 ayat 118. Buka surah 26 ayat 118. Tadi 116. Jadi selepas mereka kata nak ancam untuk bunuh, maka Nabi Nuh pun doa. Ayat 118. Kalau tidak, tak lagi. Kan? Jadi bila kita terancam, ni dalam syarak pun boleh. Jadi dia tak melanggar syarak sikit pun. Bila ada orang datang nak membunuh, niat nak bunuh, kita boleh tak lawan dia? Boleh bunuh tak? Boleh. Kita terpaksa lah sebab terancam. Bila diri kita terancam, kita kena balas. Boleh membalas ketika tu. Jadi
Nabi Nuh berdoa, kita baca faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Faftah baini wa bainahum, maka tetapkanlah, putuskanlah di antara aku dan di antara mereka keputusan, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersama aku daripada kalangan orang-orang yang beriman. Ini faftah di sini maksudnya putuskan, tetapkan keputusan. Ini yang kedua. Yang ketiga, doa sebab Nabi Nuh berdoa kebinasaan bagi kaumnya lagi. Yang pertama tadi kerana dah tak ada lagi yang beriman. Yang kedua kerana apa? Mereka ancam untuk bunuh. Yang ketiga kerana Nabi Nuh ni dah lama sangat dakwah dah. Dah 950 tahun. Kan? Kerana berdakwah yang lama, maka sudah sangat cukup hujah tu ditegakkan. Sesudah tertegaknya hujah. Ni jawapan juga dalam tafsir lah ni sebutkan. Kerana itu apa? Tak ada alasan lagi hujah tak tertegak. 950 tahun dah tersebar dah semua hujah ke seluruh perusuk yang patut. Jadi tak ada alasan lagi yang kaum dia jahil tentang hujah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kerana itulah layaknya untuk dia berdoa demikianlah. Ini yang ke tiga. Dalil dia itulah dia surah tadi, surah apa? 29 ayat 14 Surah 29 ayat 14 tu. Yang keempat, Nabi Nuh ni 950 tahun pengalaman dia. Zuriat yang lahir semuanya kebanyakannya apa? Fajir dan kafir. Fajir dan kafir. Zuriat yang lahir daripada keturunan yang kafir tu, bukannya ada yang beriman, tak ada. Semuanya kufur. Sebab itu ayat dia kata la tazar alal ard ni kan. Minal kafirina dayyara. Dia kata. Cuba buka surah 71 balik. Ayat 26 27. Dan dia bimbang kaum dia akan terpengaruh. Ini yang keempat apa dia? Kerana Nabi Nuh khawatir melihat anak keturunan yang lain semua tak beriman dah. Daripada kalangan orang kafir itu tak beriman. Dan baginda ni bimbang apa dia? Kaum dia terpengaruh sesat. Kita baca ayat 26 27 Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Dan Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau tazar 'alal ard, tinggalkan ke atas muka bumi ni. Minal kafirina dayyara, daripada kalangan orang-orang kafir itu dayyara, maknanya kat mana-mana pun, seorang pun, kat mana-mana pun, seluruh tempat. Dayyara ni diar ni apa? Tempat tinggal. Diar ni tempat manusia tu. Inilah dar kan, dar. Setiap negeri yang ada kat bumi ni tak ada orang kafir langsung, semua mati. Macam mana Allah buat makar Allah ni? Dengan cara banjir tu lepas ni. Jadi ni belum lagi ni. Dia minta. Dia pun tak tahu ketika dia doa ni apa akan berlaku, apa Allah akan suruh dia nanti. Jadi apa alasan dia kata? Innaka intazarhum, sesungguhnya engkau jika engkau tinggalkan mereka ni, yudillu ibadak, mereka akan apa? Sesatkan hamba-hamba engkau yang lain. Wala yalidu, dan tidak akan ada zuriat yang lain daripada mereka, keturunan mereka, illa fajiran kafar, melainkan semuanya fajir dan kufur. Melainkan semuanya sentiasa bergelumang dalam dosa dan sentiasa sangat
kufur kepada perintah Allah. Jadi inilah alasan kenapa Nabi Nuh akhirnya berdoa macam ni. Melayakkan dia berdoa. Kita agak-agak sampai tak tahap ni tak layak lah. Alasan kita, kalau kita tengok alasan ada tak 5 ni menyebabkan kita pun boleh alasan untuk ni. Tak adalah kot. Tak. Sebab apa? Tak sampai pun 90 tahun kan. Dakwah pun bukan siang malam. Part time je contohnya. Jadi tak layak lah. Nak marah. Rasulullah pun ada dalam masa peperangan, dia kata bukan masa peperangan Badar. Yang dia minta kemenangan tu, dia kata kalau tak ada kemenangan, Ya, itu maka tak ada orang akan beriman. kan. Jadi sama juga dalam Ya. peperangan. Cuma yang ni bukan peperangan. Yang ni tapi ia peperangan Perang jugalah. tauhid dan Ya, tauhid dan syirik lah. dan syirik. Dalam konsep yang sama lah juga. Jadi berapa? 5 tadi Saya bagi 5 5. Jadi setelah ini barulah cerita apa? Allah pun akhirnya wahyukan kepada Nuh, fasna'il fulk bima. Cuba tengok dalam surah 30, surah 11 juga ayat 40. Wasna'il fulk bi'ayunina. Ayat 37. Baru masuk yang ni. Dia panjang cerita tadi lah. Macam mana dia dah berlaku, Nabi Nuh dah berdakwah tadi, berapa lama. Kemudian macam mana metod cara Nabi Nuh dakwah ni, tengok. Begitu sekali sungguh-sungguh dia. Dan kemudian macam mana penentangan kaum dia, apa yang mereka buat, sikap-sikap mereka kepada Nabi Nuh. Barulah keluarnya akhirnya wahyu yang antara terbesar dalam sejarah hidup manusia. Kita baca ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dia wasna'il fulka, dan wasna' ini maksudnya banner ataupun produce. Produce lah kita. Keluarkan buat satu kapal dengan bi'ayunina, dengan pemerhatian daripada kami. Jadi kapal yang dibuat Nabi Nuh ni, sebab tu kapal dia tak pernah tak pernah mampu untuk siapa pun buat. Sebab hari ni kalau manusia buat kapal dengan pemerhatian siapa? Hari ni ramai orang buat kapal kan? Dengan pemerhatian siapa? Arkitek lah, kita sendirilah. Kita kan dengan kepakaran kita sendiri, tapi berbeza dengan Nabi Nuh. Lepas tu kapal ni daripada apa? Alwah kan? Paku daripada ni. Jadi ada orang kata, mungkin orang anggap ni mungkin teknologi dia hebat. Kan? Tapi belum tentu juga. Nak menunjukkan hebatnya kuasa Allah sebenarnya. Allah jaga kapal tu. Walaupun kapal tu daripada kayu dan paku, tapi kerana kapal tu kapal orang yang beriman ni Allah jaga. Bukan dengan canggihnya. Tengok Titanic pun boleh terbelah dua kan. Kapal yang besar yang daripada besi, bukan kayu, besi. Kapal ini daripada besi, daripada bahan kan, campuran ni pun boleh terbelah dua. Kayu lagilah sepatutnya. Jadi sebab itu dia dah luar daripada ni mukjizat. Kapal Nabi Nuh adalah mukjizat. Kadang-kadang ada orang nak dikaitkan dengan sains, ini teknologi yang sangat hebat lah. Tak juga. Sebab apa? Ia mukjizat. Macam mana laut boleh terbelah, ada ni orang boleh buat. Contohnya, itu mukjizat. Begitulah kapal Nabi Nuh. Sebenarnya adalah Allah yang jaga kapal tersebut daripada dibinasakan oleh ombak yang besar. Jadi tengok, Allah kata, binalah kapal bi'ayunina, dengan pemerhatian daripada kami, wa wahyina, dan wahyu daripada kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan jangan lagi engkau mengadu lagi dah pasal orang zalim tu. Tadi dia dah mengadu lama dah kan, surah Nuh lagi panjang, dia cakap dah aku dah buat ni, aku dah buat ni, aku dah buat dah. Senyap dah lepas ni. Kau buat je kapal. Jadi sebab tu ni para ulama kata saat kapal dia buat, Nabi Nuh dah berhenti berdakwah. Ni 90 tahun tu, dia dah berhenti dakwah dah. Bukan lagi dah. Bukan masa dia dakwah, sebab semua tu kafir dah. Bukan masa untuk dakwah, ini masa untuk dibuat siap kapal. Sebab itulah ada ulama kata ni
makan masa ni dia nak kumpul kayu lama tahun dia. Jadi sepanjang dia nak ambil nak buat kapal tu, dia kumpul kayu dulu, kumpul makan masa yang lama dengan pengikut dia. Bukan benda yang sekejap. Jadi dan Allah kata jamin apa? Innahum mughraqun. Dah jangan cerita lagi pasal dia orang ni. Mereka memang dah Allah takdirkan apa? Semua akan tenggelam, semua akan lemas. Subhanallah, ni awal-awal Allah cakap. Dan bukannya drastik benda tu berlaku. Makan tahun masa dia nak bina kapal. Kemudian wayasna'ul fulk, kita baca ayat 38. Wayasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Lalu Nabi Nuh pun berusaha untuk buat kapal tu. Wayasna'u. Jadi wayasna'u ni fi'il mudhari'. Dia berterusan membina kapal tersebut. Jadi ada ni sekadar pendapat ulama lah. Kapal tu dia buat 3 tingkat. Untuk haiwan, untuk manusia kan. Untuk tumbuhan-tumbuhan lah. Dia buat masa tu? Tempoh masa wallahualam, ada yang kata dalam 10 tahun ke. Macam tu lah. Lama lah kapal tu dibina lah. Bukannya sekejap. Lalu setiap kali dia kumpul kayu, dia buat kapal kat mana? Atas bukit. Atas bukit. Jadi setiap kali berjalan dia kumpul kayu untuk bina kapal tu. Kaum dia yang tadi ni, orang kafir ni apa? Gelakkan, mempelecehkan dan sebagainya lah. Kemudian ayat 39, fasawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Jadi ketika mereka ni mempelecehkan apa yang mereka buat, kaum Nabi Nuh dan pengikut ni bina kapal tadi, mereka jawab dengan sekadar jawapan yang Allah sebutkanlah, janjikan mereka akan diazab nanti. Jadi kelak kamu akan tahu siapakah yang akan ditimpa dengan azab pada hari yang menghinakan nanti. Kemudian sampailah hari yang dijanjikan. Ayat 40 hatta idza jaa amruna wa farat an-nur. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Qulna nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sehinggalah apabila datang perintah kami wa farrat tanur, iaitu apa? Dapur tu dipenuhi air. Tanur ni dapur. Maksudnya ni satu bentuk Allah buat kiasan. Biasa dapur ni api. Dapur kan? Tapi dapur kali ni keluar air, bukan keluar api. Begitu maknanya air dah melimpah. Jadi kul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnain. Bawalah pada kapal tersebut setiap pasangan binatang, jantan dan betina, wa ahlaka, dan keluarga engkau, kecuali orang yang telah tetap ke atasnya ketetapan azab, dan juga orang yang beriman bersama. Jadi maksudnya ahlaka ni keluarga Nabi Nuh yang beriman. Mana siapa? 3 orang anak dia ni, Sam, Ham dengan Yafis. Yam ni tak ikut, tak beriman. Dan isteri Nabi Nuh juga tidak beriman, yang tak ikut serta dalam kapal. Ini wa ma amana ma'hu illa qalil. Allah kata tidaklah beriman bersamanya melainkan hanyalah sedikit saja.
Kemudian ayat 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Yang telah berkata oleh Nabi Nuh, irkabu fiha, kepada orang beriman ni, naiklah kamu padanya dalam kapal ni bismillah, dengan baca bismillah. Majriha, ketika berlayar, wa mursaha, dan berlabuh. Maksudnya dalam ayat ni maknanya apa? Lepas ni dunia kamu ke atas kapal. Itu maksud dia. Faham? Dunia mereka ni ke atas kapal. Tak ada lagi dah mereka pijak darat lama, dalam masa berapa lama. Sebab tu ada yang kata kapal ni apa? Paling sikit sebulan pendapat. Ada yang lama sampai setahun rasanya. Jadi kita tengok dalam tafsir lah macam mana. Tapi bukannya makan masa, sebab apa? Banjirnya cukup besar. Banjir yang cukup besar. Kita pun banjir sikit pun, kalau naik padas pinggang pun nak surut lama ni, makan masa 2-3 hari juga, seminggu kot. Apatah lagi satu dunia ni ditenggelami air. Dia nak surut tu makan masa yang lama, berbulan-bulan. Ini maknanya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah berlayarnya kapal dan sehinggalah nanti berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian yang ini part yang ini kita tengok, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Iqa wahiyya tajri bihim, dan bahtera itu pun berlayar dengan mereka berada di atas kapal. Fi maujin. Jadi dekat sini perkataan fi maujin kal jibal. Kapal tu Allah kata bukan ala maujin, tapi apa? Maksud dia? Di dalam. Pernah tengok kan, kalau ombak besar, kalau kat laut kapal tu besar, ombak tu lagi besar daripada kapal tu. Padahal kapal tu dah besar lah. Kapal tu seolah-olah ombak tu tutup kapal. Jadi kapal ni begitu besarnya ombak, kapal tu seolah dia bukan berlayar ke atas ombak lah, dia duduk dalam ombak. Dan ombak tu umpama gunung. Bayang, maknanya hari ni ombak, kalau kita tengok tsunami berapa meter? 10 meter kan. Kalau gunung berapa kilometer agak tinggi ombak. Itu gambaran dia. Kelas sana gunung, maknanya ombak mungkin berkilometer, bukan main meter-meter dah. Besarnya ombak tersebut. Dan kapal Nabi Nuh ni kapal daripada apa? Buka surah 54. Ayat jap. 54. Ayat 13. Ayat 13 tu Allah kata, wa hamalna ala zati alwahi wa dusur. Dusur tu paku. Dan kami angkat dia dengan kaum dia ni di atas kandungan kayu. Zat tu kandungan alwah apa? Kayu-kayan lah. Dan juga yang dipaku-paku je. Dia bukan teknologi hari ni pun macam itulah gambaran dia. Tapi kerana apa tadi? Bismillah tadi menyelamatkan mereka ni daripada ombak yang dahsyat, yang besar. Di laut, gambaran air yang turun tu juga dalam ayat 12 ni. Wa fajjarnal arda uyunan. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan kami jadikan bumi ini keluarnya air. Dan dari langit juga fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Dari langit air yang turun tak berhenti-henti.
hujan. Jadi air yang turun dari langit, air yang keluar daripada bumi. Kedua-duanya keluar air. Sebab itulah sangat dalamlah tenggelamnya bumi ni dengan cepat. Tak sempat nak lari dah. Tak sempat nak panjat bukit ke apa dah. Baik. Balik kepada 11 ayat 40. Jadi ketika melihat tu air kapal tu tadi, wanada Nuh anak dia. Nabi Nuh panggil anak dia, dia nampak dekat anak dia. Iaitu Yam ni lah. Wa kana fi ma'zilin. Dia berada dalam tempat yang jauh. Ya bunayya. Jadi seruan Nabi Nuh ketika ini dengan kasih sayang. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Jadi kalau kita tengok di sini, Nabi Nuh dia seorang ayah yang sayang anak dia juga. Macam mana anak dia tak nak ikut dia pun dia panggil dengan panggilan kasih sayang. Dan dia ni, cara dia dipanggil macam mana? Dia tak macam kita. Kalau kita kata, sinilah dah bertaubatlah, jomlah berimanlah dengan aku. Tak. Itu bukan masa dakwah lagi. Ini masa nak sebagai kemanusiaan je. Faham? Dia selamatkan, nanti sebab fikir apa? Selamat dulu, nanti ceritalah. So, ikut je aku dulu. Beriman tak nak, tak apa. Kau tak nak beriman dengan aku, tak apa. Yang penting jom naik kapal dengan aku. Itu seolah macam itulah. Ayah yang tengok anak dia. Itu disebut ni. Ya bunayya irkam ma'ana. Dia tak disebut pasal iman, pasal apa. Ini cuma nak selamatkan diri sebagai anak dia. Dia kesian. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kau bersama dengan orang kafir itu mati tenggelam. Kemudian anak dia menjawab, qala sawi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Jadi kata anak dia menjawab, aku akan pergi ke bukit tersebut yang akan selamatkan aku daripada air ni. Qala la 'asimal yaum. Tidak ada siapa pun yang selamat pada hari ni daripada perintah Allah illa man rahim. Kecuali orang yang Allah rahmati. Wahala bainahumal mauj. Lalu tiba-tiba datang ombak yang membadai, menghentamlah mereka. Fakana minal murqin. Lalu anak dia pun termasuk daripada kalangan orang yang kafir yang tenggelam dalam lautan tersebut. Baik. Itulah kisah Nabi Nuh lah. Selepas ini kalau detail tentang kisah dia, kita boleh baca surah Nuh Hud ni sampai ayat 48 49 48 sampai ayat 48 tadi. Ini kisah Nabi Nuh yang detail lah tentang apa yang berlaku selepas. Jadi selepas ni lah, selepas dia dakwah, selepas ditentang oleh kaum dia. Sebab apa? Ketika Nabi Nuh buat kapal, Nabi Nuh dah tak pergi dakwah dah. Dia dah stop dah. Dia kerja dia itu je, dia fokus je. Betul berlaku banjir dan seterusnya. Jadi ni sebab tu dia sibukkan dengan hal ni saja. Jadi kita tutup balik dalam surah 51 tu. Ayat berapa 46. Jadi wa qauma nuhin min qabl, dan kaum Nuh daripada sebelumnya yang mereka telah pun dibinasakan oleh Allah kerana innahum kanu qauman fasiqin, kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Jadi fasik ni maksud dia yang paling mudah nak faham lah. Fasik ni kharaja anil amrillah. Fasik ni maksud dia ni maksud
keluar daripada perintah Allah. Fasiqin. Itu masuk fasik lah. Sebab itu fasik dia ada fasik yang besar, fasik yang kecil lah. Ada yang kabir, ada yang sorry, ada yang besar, yang kecil. Sama je munafik, ada munafik yang besar dan yang kecil. Kafir pun sama. Jadi fasik, sebab tu kita juga boleh tak terpalit dengan sifat fasik? Boleh. Macam dalam contohnya dalam surah Al-Hujurat kan, inja akum fasikun, di situ fasik di situ yang kecil lah. Ya, mana orang-orang yang dia gopoh, berita pun dia tak cek betul-betul, dia suka main cerita je. Itu juga dianggap fasik, tapi bukanlah fasik sampai macam nak kawan Nabi Nuh ni. Tapi fasik dia sebab apa? Dia banyak langgar cara-cara adab dalam menyampaikan berita dan sebagainya. Dia juga digelar fasik. Bahkan kita juga tak terselamat daripada sifat-sifat fasik juga dan munafik. Sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri antaranya, siapa yang merasa diri dia selamat daripada sifat munafik, maka dia adalah orang munafik. Siapa yang rasa takut, dia sentiasa takut dan merasa diri dia termasuk dalam orang munafik, dia adalah orang yang beriman. Sebab apa? Hanzalah tu orang beriman. Apa dia kata? Nafaqah Hanzalah, dia kata. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah munafik, nampak? Para sahabat Nabi sentiasa rasa takut dia termasuk dalam kalau orang munafik, dia bimbang. Satu hari dia pernah tuduh diri dia jerit kat rumah dia. Nafaqah Hanzalah. Lepas tu dia keluar rumah, dia jerit dia. Nafaqah Hanzalah. Abu Bakar pun dengar. Kenapa ni Hanzalah? Aku masa dengan Rasul, dengan kelas Nabi ni, kan? Kelas tadabbur ke, kita lah. Rasa bersemangat, rasa takut je. Dekat je dengan syurga, dekat je dengan azab. Takut sangat. Tapi bila aku balik rumah, tengok astro semua dah hilang pula rasa. Benar tak kita keluar rumah? Nafaqah, benar? Tak benar kan? Jadi begitu sikap dia, sahabat Nabi. Semuanya dia bimbang. Jadi dia keluar, Abu Bakar pun dengar. Bukan Abu Bakar kata apa? Tak adalah. Tak. Dia pula, Abu Bakar pula. Aku pun sama. Nafaqah Abu Bakar. Nama Abu Bakar pun jerit juga. Begitu sekali mereka bimbang mereka ni. Itu sifat orang beriman. Tapi kalau dia rasa okey je, dia sebut munafik je, dia tunjuk sana, tunjuk sini, itu masalah. Jadi itu kata Al-Hasan Al-Basri, menyimpul daripada hadis itulah. Jadi sifat orang beriman dia sentiasa bimbang. Jadi antara Allah sebut innal munafiqina humul fasiqun. Itu dalam surah buka surah At-Taubah ayat 90 ayat 67. At-Taubah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Wa yakbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Ya, orang-orang yang munafik lelaki dan perempuan, sebahagian mereka sama daripada sebahagian yang lain, iaitu mereka jaga tepikan sendiri je. Beza orang beriman, Allah sebut kalau orang beriman al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya. Allah tambah perkataan awliya kat sini. Itu dalam ayat 71. Allah tambah orang beriman awliya, sebab orang beriman ni saling lindung. Dia bukan penting diri sendiri. Dia lindung yang lain daripada apa dia antara yang paling besar dia? Daripada terkena azab. Dia ingatkan orang. Sebab tu dia akhirnya dia buat apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Tapi orang munafik dia ni pentingkan diri sendiri je, biar saja. Jadi ya'muruna bil munkar, bahkan mereka ni suruh apa? Manusia ni buat munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah daripada perkara yang ma'ruf, dia terbalik. Dan wa yakbiduna aydiyahum, dan suruh manusia ni kedekut.
untuk menyumbang tadi pada jalan Allah, pada untuk mentaati perintah Rasul. Macam kaum Nabi Nuh tadilah. Mereka ikut apa? Orang yang tak menambahkan harta dan anak mereka, melainkan kerugian, kan? Dia buat begitu juga. Mereka ni ikut hawa nafsu mereka. Apa yang mereka belanjakan tak lain menambahkan kerugian, bukan keuntungan akhirat. Jadi nasullaha fanasiyahu. Mereka ni rupanya hidup dalam keadaan melupakan Allah. Lalu Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Kerana apa? Banyak mereka ni dalam hidup mereka lari keluar daripada perintah-perintah Allah. Jadi itulah sedikit tentang ayat ini. Ayat surah 51 ayat 46 tentang kaum Nuh. Jadi habislah kisah-kisah Nabi ya. Dalam surah ni. Lepas ni masuk kepada kisah seterusnya. Kita boleh dah tutup dalam ayat 49 surah 11 tu. Setelah Allah habiskan kisah Nabi Nuh dalam surah Hud, Allah pun sebut ni kita tutup dengan ayat ni lah. Setelah Allah habiskan kisah Nabi Nuh tadi dalam surah Hud ayat 49 ni, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Jadi demikianlah daripada kisah para nabi, yang kisah ini ghaib, tak diketahui oleh sesiapa pun sebelum ni. Bahkan yang ada pun wujud tu menyeleweng. Kalau dalam kita baca dalam Bible, kitab Kejadian kan, kita pasal Nabi Nuh ni. Lepas habis Nabi Nuh turun kapal, Nabi Nuh ni rupanya orang yang membuat anggur. Dia ni kerja dia petani dan dia penanam anggur yang pertama. Lepas tu Nabi Nuh mabuk. Nabi Nuh pun telanjang, dia kata. Anak dia Ham ni terlihat ayah dia. Macam itulah dia cerita. Memang kerana apa? Kerana Yahudi dia anti dengan ni, Ham ni. Ham ni salah satu dia anak keturunan dia Kanaan, yang mana kat Palestin tempat dia asal dia. Ni orang asal Palestin. Dan Yahudi lepas tu dia pergi Palestin duduk situ kan. Ada kaum Kanaan kat situ. Jadi mereka ni nak memburukkan satu bangsa. Mereka ubah cerita para Nabi. Dan itulah Allah sebut betulkan dalam Quran ni. Cerita ni Allah cerita pada Nabi Muhammad supaya apa? Orang Islam tak tertipu dengan daya-daya orang Yahudi dah banyak ubah cerita para Nabi mereka. Antara Nabi Nuh dan sebagainya lah. Jadi ma kunta ta'lamuha, tidaklah engkau tahu hakikat kisah sebenar daripada kisah Nabi Nuh ni, engkau dan juga kaum engkau sebelum ini. Yang kalau ada pun datang kisah tu tak betul sangat daripada Yahudi ni. Fasbir, maka bersabarlah, innal akibata lil muttaqin. Maka dengan ibrah daripada kisah ini, tengok bagaimana dakwah Nabi Nuh yang cukup hebat. Maka lebihlah patutlah engkau bersabar. Innal akibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu pasti akan diperolehi oleh orang-orang yang bertakwa. Itu dah saja di malam ni. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.